Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton cerita bersama saya Luqman Haris, di mana seperti biasa kita ingin kongsikan cerita di sebalik berita. Kisah yang kita singkapkan di sebalik segala berita yang akan bawakan kepada anda. Dan sejak beberapa minggu lepas, kami setiap hari membawakan kepada anda perkembangan menjelang pilihan raya negeri Sabah yang akan berlangsung pada hujung bulan ini. Tetapi cerita hari ini mahu bertumpu bukan kepada perkembangan yang anda nampak di berita kami sepanjang hari ataupun isu politik dan sebagainya. Tetapi kita mahu singkapkan sisi yang satu lagi di sebalik hari-hari menuju ke PRN di negeri di bawah Bayu, iaitu kisah-kisah dan juga cerita-cerita rakyat ataupun warga Sabah. Sudah tentu ia berkait rapat dengan keputusan yang bakal mereka ambil pada hujung bulan ini sewaktu mereka memangkah kertas undi, iaitu isu-isu yang mengganggu-gugat ataupun dititik beratkan oleh mereka atau isu-isu yang mereka perjuangkan sejak dari dahulu. Dan kami setiap hari akan pergi ke banyak daerah dan juga zon dan mungkin berbeza di Sabah untuk cuba menyelusuri cerita-cerita warga Sabah yang duduk di antara negeri yang terbesar di Malaysia itu, kerana kisahnya agak pelbagai. Kerana arena politik di Sabah berbeza dengan selebihnya negeri lain di Malaysia ini. Saya mahu lintas langsung bersama wajah yang tidak asing lagi bagi penonton Asra Awani dan khasnya penonton cerita dalam hari-hari menjelang PRN Sabah ini, iaitu Shah Harizal. Shah adalah wakil Asra Awani di Sabah dan difahamkan hari ini Shah meninjau dua lagi kawasan baru, iaitu Tambunan dan juga Keningau. Dan Shah ada berkongsikan dengan saya beberapa gambar yang menarik untuk menunjukkan sisi yang satu lagi, cerita di sebalik berita yang beliau bawakan hari-hari, iaitu kisah-kisah tempatan, kisah-kisah yang unik kepada kawasan yang Shah lawati. Boleh kita kongsikan gambar yang paparkan gambar yang dikongsikan oleh Shah ni, dan kita nak mintakan Shah cerita. Okey Shah, pertama sekali ini gambar yang Shah kongsikan, ada rumah papan, ada 2-3 individu di depannya. Ini hasil tinjauan Shah awal hari ini. Apa cerita di sebalik gambar ini, Shah? Baik Roman, kalau kita nak tahu apa yang sebenarnya berlaku, itu adalah merupakan di kawasan ataupun kampung Tikolot. Sebenarnya di kampung Tikolot itu, iaitu rumah tersebut adalah merupakan salah sebuah rumah di kampung Tikolot yang mempunyai geran. Kalau kita nak tahu Roman, sebenarnya di Sabah ni kebelakangan ini kita telah dengar penyerahan geran di sana sini. Kita dengar ada yang berada di Pantai Timur, di Keningau dan ada juga di Tambunan. Dan isunya bukan berkenaan geran, tapi apa yang kita kongsikan ini adalah berkenaan kawasan perumahan tersebut ataupun kediaman penduduk kampung Tikolot ini sebenarnya berasal daripada apa yang diadukan kepada kami. Sebenarnya ada seorang penduduk ketika majlis pertemuan ataupun town hall Mahkamah Anak Negeri yang diadakan pada minggu lalu, yang dihadiri sendiri oleh Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Ahmad Shafie Apdal. Terdapat seorang individu yang telah menyapa saya di majlis tersebut dan ingin membawakan kepada kepengetahuan kita berkenaan dengan satu isu bantahan persempadanan hutan simpan yang melibatkan dua sungai, iaitu Sungai Tindikon dan juga Sungai Tikolot yang berada di dalam kawasan daerah ataupun daerah Tambunan. Dan sebenarnya suara bantahan ini sebenarnya telah disuarakan oleh penduduk sekitar 6 Julai lalu, yang mana surat tersebut sudah dihantar kepada pejabat Ketua Menteri menurut apa yang kita dapat. Kerana di depan saya ketika ini ada dokumen yang mengesahkan bahawa terdapatnya surat tersebut, dan apa yang dikatakan kepada saya oleh wakil penduduk tersebut, iaitu Pak Cik, saya geral dia sebagai Pak Cik Antonius, yang mengatakan bahawa beliau juga telah menyuarakan di dalam town hall itu, beliau telah menyuarakan berkenaan dengan perkara ini, itu perkara persempadanan hutan simpan ataupun yang kita panggil sebagai forest reserve yang di sini berkenaan dengan Sungai Tindikon dan juga Sungai Tikolot ini. Apa yang merisaukan penduduk ketika ini adalah kita berbalik kepada kisah sejarahnya, Lokman, ya. Sejarah kampung Tikolot ini bermulanya penduduk di sekitar kampung Tikolot ini pada tahun 1940 lagi. Jadi tiada apa-apa yang berlaku, percambahan penduduk setiap 10 tahun bertambah, percambahan itu bertambah sehingga pada tahun 1960-an. Yang mana kalau diikutkan sebelum itu pada tahun 40-an menghala kepada tahun 1960, aktiviti utama ataupun untuk pencarian utama penduduk di sekitar kampung Tikolot adalah melalui tanaman padi bukit. Dan memang sedap Lokman sebenarnya kalau makan padi bukit. Nanti mungkin Lokman kalau ada kesempatan untuk datang ke Sabah ni boleh rasa padi bukit. Memang sedap Lokman. Dia ada rasa lemak-lemak sikit macam beras pulut. Baik Lokman, selepas daripada tahun 1960 sebenarnya penduduk kampung untuk menanam
semusim lagi padi, mereka terpaksa menunggu beberapa bulan sehingga 8 bulan. Ada yang sampai setahun kerana selepas penggunaan tanah tersebut kena ada proses pembakaran, penggemburan tanah dan sebagainya. Jadi mereka telah mengambil satu inisiatif baru, iaitu mereka telah menanam halia. Dan halia itu bermula daripada 2 ketul halia yang beratnya 100 gram, bermula di Kampung Tikolot itu, kemudiannya bercambah sehingga ke hari ini. Dan Kampung Tikolot ini adalah merupakan penyumbang ataupun antara pengeluar utama ketika ini di negeri Sabah. Jadi kalau anda ikutkan, kawasan yang dibantah penduduk ini merupakan kawasan-kawasan yang telah diteroka dan didakwa daripada nenek moyang mereka daripada tahun 1940, 50, 60, dan mereka mendakwa memang telah tinggal di situ lebih daripada 50 tahun, Lokman. Jadi apa yang mereka pertikaikan adalah berkenaan dengan persepadanan baharu yang dilakukan oleh Jabatan Hutan Dakwa Penduduk. Jabatan Hutan tersebut telah mengeluarkan satu gazet mengatakan bahawa kawasan yang mereka duduki hampir separuh daripada kawasan mereka duduki yang kena mengena dengan kawasan tadahan air, kerana alasannya adalah berkenaan dengan tadahan air, kerana sebelum ini tidak dikatakan begitu, kerana tiada siapa-siapa ataupun individu ataupun pihak yang membawakan berkenaan dengan tadahan air di Kampung Tikolot ini. Dan Kampung Tikolot ini juga sebenarnya kalau nak diikutkan, terdapat juga aktiviti-aktiviti lain yang dilakukan oleh penduduk seperti tanaman-tanaman nenas, tanaman durian dan juga getah. Jadi apabila pewartaan dibuat pada tahun 2016 telah memeranjatkan penduduk di Kampung Tikolot, tetapi tiada sebarang tindakan dilakukan oleh pihak berkuasa ketika itu. Kerana di tahun yang sama, saya dimaklumkan oleh penduduk di Kampung Tikolot ini, mereka ada memohon, ada beberapa permohonan tanah telah dimohon penduduk dari tahun 1990-an lagi. Dan pada tahun 1995, sejarah yang diceritakan kepada saya oleh pengerusi NPPKK, iaitu daripada saudara Supulin Golinggai, yang mengatakan bahawa bantahan telah dihantar kepada pejabat daerah ketika itu di Tambunan, memperkatakan tentang bantahan kepada satu projek balak. Jadi satu projek balak, kalau kita nak faham Lokman, secara mungkin ini secara teknikal, tapi kita bercakap di atas secara dasarnya, dan kita akan kongsikan semua ini nanti Lokman, dan bervisual nanti bersama temu bual yang kita lakukan. Apa yang didakwa oleh Pak Cik Supilin ini, saya gelar dia sebagai Pak Cik kerana usianya ketika ini di usia warga emas sekitar 65 tahun. Dia belum mengatakan bahawa ketika itu terdapatnya mereka penduduk kampung di Tambunan ini telah tahu bahawa jika ada proses pembalakan ini berlaku, jadi konsesi ataupun syarikat-syarikat ini perlu memohon 2 borang, itu Form 1 ataupun Form 2A. Itu yang dimaksudkan. Kalau Form 1 ni maksudnya, borang 1 ini maksudnya kalau pengusaha tersebut mengusahakan tanah pembalakan, maksudnya tanah pembalakan tersebut adalah milik kerajaan negeri. Jika Form 2A pula, ia adalah merujuk kepada proses pembalakan atau syarikat pembalakan yang masuk menebang balak tetapi menggunakan geran di atas geran milik individu, dan akan ada sistem barter trade di situ, Lokman. Tapi apa yang berlaku adalah pada tahun 1995 yang didakwa oleh penduduk, dan ini sebenarnya antara, kalau boleh saya tunjuk penceritaan apa yang diceritakan di dalam surat rasmi yang dihantar kepada Ketua Menteri Sabah ini berkenaan dengan apa yang berlaku. Diceritakan bagaimana kronologi ini bermula daripada pembalakan dan kemudiannya bantahan tidak diterima, dan kemudiannya penukaran daripada status tanah tersebut kepada tadahan air, kerana menurut penduduk Taman Negara Banjaran Keroka telah cukup untuk memfokuskan kepada proses tadahan air. Jadi Lokman, apa yang berlaku ketika itu yang diceritakan oleh Pak Cik Supulin ini adalah mengatakan bahawa permohonan atau bantahan mereka telah ditolak ketika itu. Dan kemudiannya 2 tahun kemudiannya, sebelum tahun 2000 telah pun satu gerakan telah dilakukan menyebabkan suara penduduk tenggelam, dan akhirnya kawasan tersebut berlakulah proses pembalakan yang didakwa juga berleluasa.
Dan sehingga kini Lokman, kalau nak ikutkan saya dan juru kamera sebenarnya daripada semalam, saya dan Alexion Myrin, juru kamera kita, sebenarnya saya telah bertandang di Tambunan untuk berjumpa dengan penduduk ini sekitar lewat petang semalam. Jadi kami telah pergi ke hujung kampung. Jadi rumah yang Lokman lihat itu adalah merupakan rumah daripada salah seorang penduduk kampung yang berada tidak jauh sebenarnya daripada sempadan Taman-Taman Sabah, iaitu kawasan yang telah digazetkan sebagai kawasan rumah yang kita nampak ni, gambar rumah papan yang ada batu di situ. Gambar rumah papan yang Syah kongsikan, adakah ini bentuk rumah bagi kebanyakan ataupun semua penduduk yang duduk di kawasan itu? Okey, baik Lokman. Kalau kita nak cakap perkaranya itu, okey, itu adalah salah satu daripada ciri binaan yang dibuat oleh penduduk kampung di sekitar Kampung Tikolot yang melibatkan dua sungai ini, iaitu Sungai Tindikon dan juga Sungai Tikolot. Jadi mereka memang ada menggunakan ciri binaan sedemikian, dan apa yang untuk Lokman tahu juga dan penonton yang Serawani tahu, sebenarnya penduduk di sekitar kampung tersebut ada separuh daripada mereka yang tinggal di kawasan kita ambil kira sebagai pedalaman, kerana daripada jalan utama, iaitu jalan utama Jalan Keningau Tambunan, sebenarnya daripada jalan utama untuk pergi ke kampung ini memakan masa hampir setengah jam kerana melalui jalan yang berbatu-bata, sekitar 5 km Lokman. Jadi tiada bekalan air, tiada juga bekalan elektrik. Jadi itu yang ada ketika ini di perkampungan atau Kampung Tikolot ini. Dan saya sempat menumbuh-bual salah seorang, bukan yang rumah yang mungkin yang saya kongsikan ini, kerana ada sebuah lagi rumah sebenarnya, kerana petang semalam saya tak sempat berkongsikan kepada Lokman, saya sempat untuk mengambil video, dan itu kita akan kongsikan sebuah rumah ciri lama yang mungkin yang sangat digemari sebenarnya oleh pelancong-pelancong asing, kerana mereka suka tinggal di kawasan perumahan yang beratap nipah, yang akan sejuk pada waktu malam dan sebagainya. Itu suasana yang pastinya akan menarik orang ramai untuk datang, tetapi tidak menarik pembangunan untuk sampai di Kampung Tikolot, khususnya untuk Pak Cik Goribol yang saya temu bual. Dan beliau tidak boleh berbahasa Melayu, saya terpaksa menggunakan ahli bahasa mujur sahaja. Juru kamera Alexion boleh berbahasa dusun. Jadi kita akan keluarkan juga nanti apa yang diperkatakan oleh Pak Cik Goribol ini berkenaan dengan apa yang beliau rasa sepanjang penghidupan. Beliau adalah merupakan generasi ketiga dari yang tinggal di Kampung Tikolot ini. Beliau telah menceritakan pelbagai era-era pembangunan yang dilalui oleh beliau dan keluarga beliau bersama isterinya. Dan saya mahu kongsikan dalam masa yang sedikit yang kita ada ni, saya mahu kongsikan satu lagi gambar yang menarik yang Syah kongsikan dengan saya. Dikatakan halia antara tanaman utama yang menjadi punca pendapatan penduduk di kawasan itu. Dan gambar ini kalau kita boleh kongsikan, mereka kreatif dengan halia. Ada satu juadah yang saya nampak gambar yang dikongsikan dengan nasi dan satu lauk atau berbentuk seperti sup. Saya tak pasti itu apa. Apa itu Syah? Dan Syah nak dengar cerita ada pengalaman yang menarik memakan dan menikmati juadah-juadah yang agak unik ini. Baik Lokman, okey, kalau kita nak kongsikan itu memang itulah sesuatu yang sangat baru bagi saya. Itulah sangat baru, ialah kita tak pernah biasanya jeruk yang kita dapat, kita ada jeruk sengkuang, kita ada jeruk betik, kita ada jeruk mempelam dan sebagainya, tapi tiba-tiba kita ada jeruk halia. Jeruk halia ni tapi cara pemakanannya kena dimakan dengan nasi. Jadi saya itulah pertama kali pada tengah hari tadi saya berkesempatan bersama penduduk kampung. Setelah hampir setengah hari saya bersama penduduk kampung, kita berjalan meninjau di kawasan sempadan Taman Hutan Simpan itu. Jadi saya telah dijamukan dengan hidangan tradisional ini. Kalau nak ikutkan, itulah dia Lokman. Hidangan itu adalah merupakan halia yang telah dijeruk dan dijadikan salah satu daripada menu makanan. Dan sebenarnya Lokman, rasa dia dengan izin not bad lah Lokman. Sebenarnya kalau kita makan tu memang sedap, dan ditambah dengan ada cili putih mereka gelarkan yang ditumbuk, dicampur dengan cuka. Sedap Lokman. Dan suasana yang agak menarik kerana kreativiti penduduk Kampung Tikolot ini tidak boleh kita sangkal juga Lokman, kerana mereka juga kreatif untuk membina satu taman rekreasi hasil daripada inisiatif penduduk kampung itu sendiri. Kerana sempat juga saya kongsikan Lokman, mungkin Lokman boleh mainkan still foto tersebut, di mana di situ terdapatnya kawasan rekreasi di tepi sungai, dan di sungai itu ditulis sungai ini di Tagal. Okey, kalau nak tahu apa yang di Tagal Lokman, sebenarnya apabila perkataan Tagal ni penduduk Sabah dia dah memang sepaham-fahamnya bahawa ikan di dalam sungai tersebut tidak boleh diambil.
tidak boleh memancing pun. Jadi ada juga saya kongsikan juga Lokman, gambar-gambar ikan kelah sebenarnya. Kita boleh bagi makan ikan kelah tu, dia boleh datang ke telapak tangan kita untuk memakan makanan yang kita bagi ni Lokman. Jadi itu antara yang menarik sebenarnya Lokman di kampung Tikolot, tetapi yang tidak menariknya kerana pendapatan mereka hilang disebabkan oleh pensepadanan yang bagi mereka tidak wajar. Dan tapi Lokman, sebenarnya kita tidak berhenti untuk menumpukan kepada isu di situ. Kita juga ingin mendengar daripada pihak yang berwajib. Saya telah menghubungi sebenarnya Ketua Konservator Hutan Sabah, iaitu Datuk Masyur sendiri, dan pada tengah hari tadi sekitar jam 3 petang tadi beliau mengatakan beliau sedang berada dalam satu majlis, dan saya harap mungkin selepas ini saya dapat berhubung terus bersama dengan Ketua Konservator Hutan Sabah, kerana kita ingin tahu sebenarnya ada two-way communication. Lokman, okey, apa Syah, dia? akhir sekali secara ringkas ni Syah, kita lihat individu-individu ini, warga tempatan di Sabah, setiap kawasan itu berbeza dan mereka mempunyai kisah-kisah yang sebelum ni kita mungkin ramai antara kita tak tahu, tapi kisahnya sangat menarik. Kita tarik besar, zoom out bak kata orang. Kita lihat situasi politik sekarang bukan sahaja di peringkat kebangsaan tetapi di peringkat Sabah dengan adanya sedikit pertelingkahan berkenaan dengan pembubaran DUN, kes dibawa ke mahkamah dan sebagainya. Semua itu yang kita sering dengar dalam tajuk-tajuk berita mutakhir. Apa maknanya kepada orang-orang yang berada di kawasan-kawasan ini, warga Sabah dan pengundi Sabah? Apa pandangan mereka berkenaan dengan perkembangan politik di Sabah sekarang ini secara ringkas? Lokman, secara ringkas mungkin terlebih sedikit masanya sebab saya nak ceritakan secara detail. Kita pergi kembali kepada Pak Cik Goribol ini. Saya tanyakan, off record saya tanyakan kepada Pak Cik Goribol. Saya tanya Pak Cik, bagaimana Pak Cik melihat pilihan raya ini? Pilihan raya ini bersiri Lokman, ya, daripada 60-an, 70-an selepas merdekanya Sabah. Kerana kemerdekaan bagi negeri Sabah, dia agak sensitif Lokman kalau kita nak melihat. Bagi negeri Sabah sendiri, kemerdekaan itu adalah pada tahun 1963 apabila Hari Malaysia. Pembentukan Malaysia itulah kemerdekaan yang dimaksudkan oleh rakyat negeri Sabah. Jadi apa yang berlaku Lokman sehingga hari ini, Pak Cik Goribol tersebut masih tidak merasai kemudahan-kemudahan asas seperti air, kerana air yang ada adalah merupakan air graviti, air yang disedut daripada bumi, dan tiada juga generator ataupun bekalan elektrik. Jadi kalau kita nak ada, apakah maknanya Lokman? Saya ada bertanyakan kepada Pak Cik Goribol sendiri. Pak Cik, pada pilihan raya yang lepas Pak Cik, adakah Pak Cik tahu siapa yang Pak Cik undi? Jujur Lokman, dia berkata kepada saya, tidak. Jadi saya tanya, kenapa Pak Cik perlu pergi? Dia kata itu adalah tanggungjawab dia sebagai rakyat Malaysia. Jadi dia tidak tahu siapa pemimpin sebenarnya. Siapa yang memimpin beliau 4 tahun yang lepas. Siapa yang memimpin beliau 8 tahun yang lepas. Siapa yang memimpin beliau 15 tahun lepas. Jadi di mana silapnya Lokman? Penyampaian itu mungkin silap. Perjumpaan itu juga mungkin silap. Jadi di mana silapnya? Itu pandangan penduduk di kampung Tikolot yang berada berhampiran dengan kawasan hutan simpan pedalaman. Jadi adakah mereka ini tidak sampai? Maksud saya calon-calon sebelum ini, mungkin calon-calon selepas ini tidak sampai ke kawasan ini. Dan jika sampai, adakah hanya dengan menjanjikan? Sebelum ini Lokman ada cerita-cerita yang mengatakan hanya bagi tong biru kita dapat undi. Hanya bagi tong sardin kita akan dapat undi. Jadi adakah kita nak panggil cara pemikiran begini yang akan membawa kepada satu kestabilan politik di negeri Sabah kerana rakyatnya tidak stabil pada hari ini? Lokman. Okay, terima kasih Syah Harizal. Pertelingkahan berkenaan dengan pembubaran DUN Sabah baru-baru ini sudah pun bergerak daripada Sabah ke Putrajaya. Selepas ini kita membentas langsung dengan wartawan kami di Istana Kehakiman Putrajaya untuk mendapatkan cerita di sebalik berita cabaran bekas Ketua Menteri Tan Sri Musa Aman terhadap pembubaran DUN Sabah. Kita berhenti rehat seketika, jangan ke mana-mana.